Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid cikgu? Hari ini subjek kita ialah teknologi maklumat dan komunikasi. Unit 1, tajuk dia adalah pengaturcaraan. Jadi cikgu tak nak membuang masa lagi, terus cikgu mulakan. Okey, baik. Jika awak lihat di video ini, cikgu dah letakkan muka surat buku teks untuk sama-sama kita lihat unit pertama topik pengaturcaraan ini. Baik, ceritanya di muka surat pertama ini, sebelum cikgu pergi jauh, pengaturcaraan itu adalah membawa maksud lain yang diberi nama atur cara atau nama bahasa Inggerisnya disebut coding. Okey, atur cara ni adalah langkah-langkah. Okey, ataupun nama lain kita sebutkan adalah langkah-langkah. Atur cara atau pengaturcaraan ni bahasa yang digunakan dalam komputer. Okey, kenapa? Okey, baik kita tengok. Sebagai permulaan, cikgu akan ceritakan berkenaan dengan satu situasi ini, iaitu situasi berkenaan dengan Naresh dan family dia dan keluarga dia. Dia pergi ke kedai menjual barangan elektronik kerana ayah dia nak beli sebuah mesin basuh automatik. Mesin basuh automatik ni adalah mesin basuh yang kita tekan-tekan je. Tekan-tekan, ada jam, tekan pilih air apa semua, tekan masuk baju, tutup, mesin basuh tu akan buat semua sekali. Baik, kenapa? Okey. Ah, Ayah dia bertanya kat sini, apakah keistimewaan mesin basuh ini? Okey, orang kedai bagi tahu mesin ini mempunyai komputer benam. Tuan hanya perlu menekan satu butang dan mesin akan melaksanakan semua proses basuhan. Okey, maksud dia kat sini, mesin basuh automatik ni dia ada komputer sebenarnya kat dalam mesin basuh tu. Jadi komputer tu dinamakan komputer benam kerana komputer tu tak samalah dengan komputer yang macam kita guna kat rumah. Komputer ke laptop ke, dia tak sama. Dia komputer benam ni, komputer tu dia menjalankan pengaturcaraan tu je. Pengaturcaraan bagi mesin basuh tu je. Ataupun langkah-langkah untuk membasuh baju sahaja yang ada dalam komputer tu. Baik, mesin basuh automatik ni dia boleh buat apa? Masuk je baju dalam mesin, hidupkan mesin, itu mesin akan kira berat muatan. Daripada berat muatan itulah ditentukan berapa banyak air yang kena masukkan. Lepas tu mesin akan tentukan bilangan bilasan, berapa kali nak buat putaran, lepas tu masa. Last sekali bila dah selesai semua, mesin basuh tu akan keluarkan bunyi, menandakan basuhan kita telah tamat. Jadi langkah-langkah itu ataupun bahasa yang digunakan adalah pengaturcaraan itu dah berada dalam komputer benam tu, dalam mesin basuh tersebut. Jadi kita ni hanya tekan satu sahaja butang. Masuk baju semua, masuk sabun, tutup, tekan butang start je. Nanti mesin akan buat semuanya. Itu maksudnya kat situ. Baik, seterusnya. Okey. Selain daripada mesin basuh, lain-lain peralatan elektronik yang ada kat rumah kita pun kebanyakannya ada komputer benam. Sebagai contoh, televisyen pintar ataupun smart TV, Android TV. Okey? Lain ada apa? Pendingin hawa, aircon. Ada jam penggera digital. Ada pembersih vacuum robotik. Yang tengah viral tu kan. Robot vacuum yang bulat tu boleh jalan-jalan kat rumah kita tu kan. Dalam ni pun ada komputer benam. Ada peti sejuk, mesin basuh elektronik, microwave dan pelbagai lagi lah. Termasuk kipas angin kita yang ada remote. Kipas angin kita yang ada remote kat rumah kita tu, kipas angin siling yang ada remote tu kan. Kita tekan-tekan tu kan. Nak laju mana kan. Itu pun ada komputer benam. Jadi pengaturcaraan ataupun langkah-langkah untuk alat-alat ini bekerja ada disimpan dalam komputer benam tu. Jadi topik kita pertama adalah kita nak belajar tentang bagaimana langkah-langkah itu berfungsi dalam komputer-komputer yang berada dalam alat-alat elektronik ni. Alat-alat elektrik ni. Baik. Maksud kat sini. Jika awak dapat lihat dalam kotak warna ungu ini, atur cara komputer ialah satu set arahan mengikut urutan yang mengarahkan komputer membuat sesuatu. Baik, atur cara komputer tu pengatur caraan tadilah.
Bahasa lain dia, pengatur caran bahasa lain dia adalah atur cara komputer. Maksud dia apa? Dia adalah satu set arahan ataupun satu set langkah-langkah yang paling penting sekali apa? Dia mengikut urutan. Dia mengikut urutan bagi komputer tu buat kerja dia. Contohnya dalam mesin basuh. Okey, dalam mesin basuh buat kerja mesin basuh. Nak membasuh baju dan sebagainya. Okey, itu maksud dia yang penting kat sini. Okey, seterusnya uh, yang ni. Yang ni yang cikgu nak tunjuk kepada kamu. Baik. Jadi, langkah-langkah yang orang kata ikut urutan tu mudah untuk kita pelajari dan mudah untuk awak fahami. Kita gunakan langkah-langkah yang ada dalam aktiviti harian. Aktiviti harian. Sebagai contoh dekat buku teks ni dia tunjukkan berkenaan dengan apa ni? Nadia dan ibunya ni dia berada di dapur. Nadia nak belajar, ibu Nadia ni nak ajar dia untuk menyediakan ikan siakap ni. Untuk kita goreng ni. Okey, baik. Dia tanya apa? Nadia tanya kepada ibu dia, "Ibu, bagaimanakah cara untuk kita menyediakan ikan untuk kita goreng?" Okey, ibu dia akan tunjukkan. Jadi yang kita tahu tadi, langkah-langkah atau set arahan atau atur cara atau pengatur cara ini, yang pertama dia adalah mesti mengikut urutan. Okey. Jadinya, kalau kita tukarkan kepada cara-cara nak menyediakan ikan ni, yang pertama sekali kita mesti buang sisik ikan. Itu yang pertama. Buang sisik ikan dahulu. Jadi yang nombor satu, buang sisik ikan. Baik. Apa yang seterusnya? Seterusnya adalah kita belah bahagian perut ikan. Okey, kita belah dah siap. Sisik ikan dah bersih. Dah buang semua, dah bersih. Kita belah pula bahagian perut ikan. Kenapa? Yang ketiga adalah kerana kita dah belah perut ikan tu, kita nak keluarkan isi perut dan insang ikan tersebut. Okey, itu yang ketiga. Okey, sekarang nampak tak dia ikut urutan? Buang sisik, belah perut, lepas tu kita buang isi dalam perut dan insang. Dan yang keempat, kita basuh ikan tu. Kemudian basuh ikan hingga bersih. Okey, basuh ikan dalam-dalam dia semua bagi hilang darah dan sebagainya. Yang keempat. Dan yang terakhir sekali, yang kelima, ikan ini siap sedia untuk digoreng. Itu ceritanya. Jadi, jika kita lihat balik, set arahan ni, untuk kita sediakan ikan siakap tu, dia mengikut urutan. Kita tak boleh tak ikut urutan. Contohnya kita belah perut dulu. Belah perut dulu, lepas tu kita buang sisik pula. Dia dah terabur. Ataupun kita belah perut dulu, lepas tu kita buang isi perut dan insang, baru kemudian kita buang sisik. Bila kita buat macam tu, tak ikut urutan, nanti sisik-sisik yang keluar tu masuk pula kat dalam-dalam ikan yang kita belah perut dia tadi. Lagi satu masalah untuk kita bersihkan dia. Jadi, perkara itu perlu mengikut urutan. Langkah-langkah set arahan ni perlu mengikut urutan. Berbalik kepada mesin basuh tadi. Mesin basuh tadi kan, mesti ikut urutan juga. Apa urutan pertamanya? Adalah kita masukkan baju yang kotor ke dalam mesin basuh. Kemudian kita masukkan sabun. Lepas tu kita tutup dan kita tekan butang. Seterusnya, mesin basuh atau komputer benam yang ada atur cara atau ada pengatur caraan dalam dia akan meneruskan kerjanya. Apa dia buat? Dia timbang berat kain, dia masuk air, dia bilas, dia putar dan sebagainya, siap. Kalau kita tak ikut urutan, kita masuk baju dulu, lepas tu kita masuk air, kita putar-putar, baru kita masuk sabun. Itu tak betul lah kan? Dia tak ikut urutan, jadi bajunya tak bersih. Itu maksud dia dekat situ. Baik. Cikgu tak nak panjangkan video ini, cerita apa berkenaan dengan topik ini. Seterusnya, kita pergi seterusnya. Okey. Okey. Ni ada soalan dekat buku teks ni. Apakah langkah-langkah seterusnya untuk menggoreng ikan? Ini cerita yang tadi tu. Nadia dan ibu dia dah siap dah ikan kan? Jadi ditanya kepada kamu, ditanya kepada kita. Bagaimana, apakah langkah seterusnya untuk kita nak goreng ikan? Macam mana caranya? Baik. Kan cikgu tunjuk kat awak. Okey. Cikgu dah buat dah kat sini. Okey. Apakah langkah-langkah untuk menggoreng ikan? Okey. Kita tulis mula. Mula. Macam tu. Okey. Apa yang pertama untuk kita goreng ikan? Apa keperluan kita? Ikan kita tadi tu dah siap dah. Okey. Cikgu rasa yang pertama sekali kita mesti ambil kuali. Itu yang pertama. Mesti ambil kuali dulu. Kita nak goreng ikan kan?
Takkan kita nak goreng ikan tak menggunakan kuali. Itu dah lain tu jadi bakar ikan. Okey, selepas kita ambil kuali, kita kena buat apa? Untuk kita goreng. Kita goreng ikan, kita guna apa? Kita guna apa? Okey, kita kena masukkan minyak masak. Sebab kita nak goreng. Jadi tu nampak tak? Dia punya arahan atau langkah-langkah dia tu mengikut urutan. Ambil kuali, masukkan minyak masak. Dah masukkan minyak masak, kita kena hidupkan api. Lepas barulah caranya betul. Okey, ambil kuali, masuk minyak masak, hidupkan api. Kemudian kita tunggu minyak panas. Barulah kita masukkan ikan siakap yang tadi tu. Siakap. Baik. Itu yang arahan yang kelima. Ambil kuali, masukkan minyak masak, hidupkan api, tunggu minyak tu panas, masukkan ikan siakap. Lepas tu kita goreng hingga masak ataupun berwarna keemasan. Yang dah kita dah goreng keemasan. Betul. Okey. Dah goreng, dah masak, dah warna keemasan. Apa yang kita kena buat seterusnya? Kita kena tutup api dan toskan minyak. Itu caranya yang mengikut urutan. Dah siap, kita tutup api, dah toskan minyak, hidangkan ikan tersebut. Itulah caranya ataupun langkah-langkah untuk kita menggoreng ikan. Last sekali apa? Tamat. Begitu akhir sekali. Ambil kuali, masukkan minyak masak, hidupkan api, tunggu minyak panas, masukkan ikan, goreng hingga masak atau berwarna keemasan. Dah siap, tutup api, toskan minyak, akhir sekali kita hidangkan ikan tersebut. Baik. Jadi dia membawa maksud kat sini, langkah-langkah ataupun yang melibatkan aktiviti harian kita ni hampir sama dengan pengaturcaraan yang ada dalam komputer benam ataupun komputer-komputer dalam alat-alat elektrik dan elektronik. Perkara pokok atau perkara utama hari ini adalah tentang pengaturcaraan itu sendiri. Membawa maksud dia apa? Dia adalah langkah-langkah. Pengaturcaraan itu membawa maksud langkah-langkah ataupun arahan yang mengikut urutan bagi membolehkan komputer itu menjalankan kerja dia. Jadi, cikgu ambil contoh goreng ikan ni lah. Jadi mudah faham di situ. Itu mesti ikut urutan. Kita tak bolehlah terbalik kan. Masuk ikan dulu. Lepas tu baru tuang minyak. Nanti ikannya jadi lembik lah dan sebagainya. Jadi tak boleh. Dia mesti ikut urutan. Jadi cikgu harap anak murid cikgu boleh faham topik pertama kita hari ni. Pendek sahaja supaya cikgu tak nak mengambil masa ataupun data yang terlalu besar. Jadi selepas ini awak dah habis tengok video ni, cikgu ada sediakan lembaran kerja. Nanti cikgu masukkan dan awak boleh selepas tengok video ni, tonton video ni dan terus boleh jawab 2 soalan berkenaan dengan mata pelajaran kita hari ini. Boleh semua? Okey, terima kasih. Kita jumpa pada minggu hadapan pula. Assalamualaikum. Bye-bye.